Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syed Yusuf bin Syed Abdul Halim. Nombor angka giliran 202120234034. Semester 2.02 pada hari ini saya akan menyelesaikan tugasan bagi pengajian akhlak Islamiyah kod mata pelajaran PIMK 3243, iaitu tugasan yang berkaitan dengan isu-isu keruntuhan akhlak dan jalan penyelesaiannya mengikut hadis-hadis yang telah ditetapkan. Maka sebelum itu kita perlu ketahui apakah itu keruntuhan akhlak. Okay, kalau kita lihat daripada Kamus Dewan Bahasa, keruntuhan akhlak adalah perihal runtuh atau kerosakan akhlak yang dimaksudkan. Yang dimaksudkan meliputi kerosakan tingkah laku seseorang apabila melakukan perkara yang menyimpang daripada ajaran agama itu sendiri. Itu agama kita, agama Islam telah meletakkan sama ada akhlak itu akhlak yang baik ataupun akhlak yang tidak baik. Dan kita lihat apakah itu definisi akhlak. Menurut Imam Maskawai, akhlak bermaksud sesuatu sifat atau tingkah laku seseorang yang boleh dibentuk. Sama ada akhlak itu adalah akhlak yang baik, dipanggil akhlak mahmudah, ataupun akhlak yang buruk, dipanggil akhlak sayyi'ah. Maka akhlak ini boleh dibentuk oleh seseorang, sama ada dibentuk kerana diri sendiri ataupun persekitarannya. Apakah kepentingan akhlak sebenarnya dalam diri seseorang? Okay, akhlak ini adalah satu kayu ukur ataupun indikator dalam pembangunan sesebuah tamadun bangsa. Kalau kita lihat zaman jahiliyah, akhlak mereka dan ketamadunan bangsa mereka tidak ada ketika itu. Oleh kerana itu berlakulah banyak kerosakan-kerosakan pada bangsa tersebut. Dan membentuk akhlak ini adalah satu tanggungjawab yang besar yang Allah telah dengan Allah mengutuskan seorang Nabi bagi tujuan tersebut. Oleh itu Allah Subhanahu Wa Taala telah menghantar Nabi Muhammad SAW daripada bangsa Arab untuk orang Arab kerana untuk memperelok ketamadunan bagi bangsanya. Allah Subhanahu Wa Taala, Rasulullah SAW bersabda, "Innama bu'ithu liutammima makarimal akhlaq." Bermaksud, sesungguhnya aku diutuskan untuk memperelokkan akhlak. Itu daripada hadis Nabi SAW. Seterusnya, kemajuan sesebuah masyarakat dan negara perlu bersandarkan kepada kayu ukur seperti penghayatan nilai murni, akhlak mulia dan etika ketamadunan yang baik. Kemajuan sesebuah masyarakat bukanlah pada bangunannya, bukanlah pada pencapaian akademiknya sahaja semata-mata, tetapi ia merangkumi bagi nilai murni, akhlak yang mulia dan ketamadunan yang baik. Kecanggihan teknologi ini bukanlah satu indikator yang sebenar dalam mengukur ketinggian sesebuah tamadun, seperti mana yang telah dijelaskan di awal tadi. Dan kita lihat bahawa krisis akhlak ini dalam masyarakat sangat tersebar luas. Lebih-lebih lagi akhlak yang tidak baik, khususnya bagi masyarakat yang digelar remaja. Masyarakat kita pada hari ini mengalami akhlak yang sangat membimbangkan kerana dicemari pelbagai bentuk keruntuhan akhlak. Antara bentuk-bentuk keruntuhan akhlak adalah kerana mungkin atas sebab faktor-faktor yang mempengaruhinya. Antaranya ialah faktor rumah tangga ataupun faktor keluarga itu sendiri, ataupun faktor media massa, dan akhir sekali faktor pengaruh rakan sebaya. Dan pada hari ini isu yang saya akan ketengahkan adalah isu yang berkaitan dengan pengaruh rakan sebaya.
perlu kita ketahui apakah beza antara rakan dan keluarga. Keluarga ini adalah seseorang itu akan bergaul dengan keluarganya yang terdiri daripada ibu bapa dan adik-beradiknya. Itu definisi bagi keluarga. Tetapi apabila seseorang itu berada di luar rumah, maka remaja itu akan bergaul dengan rakan sebayanya ataupun lebih tua daripadanya, yang terdiri daripada remaja yang mempunyai umur yang hampir antara satu sama lain. Itu adalah pengaruh rakan sebaya. Dan mengikut fakta, menurut Klaus Mairier 1975, remaja lebih cenderung mengikut tingkah laku kumpulan yang mana ia berada di dalamnya. Di sini ditekankan remaja, maka apabila sesuatu kumpulan itu baik, maka remaja itu secara tidak langsungnya akan mengikut, iaitu menjadi baik. Namun sebaliknya, jika kumpulannya itu kumpulan tidak baik, maka remaja itu akan rosaklah dia. Dan faktor ini, iaitu pengaruh rakan sebaya, banyak menimbulkan pergeseran di antara para remaja dan ibu bapa. Kerana mereka ini lebih selesa bercerita masalah dengan rakan sebaya mereka. Ialah seperti mana yang telah diterangkan, oleh kerana ibu bapa itu sendiri bersikap dengan sikap sebagai sebuah kerajaan monarki, iaitu hanya dia sahaja yang betul, dan anak tidak ada masa untuk berbincang dengannya dengan baik, maka berlakulah pergeseran antara keluarga dan rakan. Maka bagi mereka, lebih baik bersama dengan rakan sebaya, kerana rakan-rakan akan lebih memahami dan dapat memberikan solusi, sama ada solusi itu adalah ke arah yang kebaikan ataupun ke arah keburukan. Dan apabila bersama dengan rakan sebaya, pasti ada tekanan daripada rakan sebaya itu sendiri. Dan setiap manusia didorong oleh dasar kemahuan untuk memiliki. Manusia lebih-lebih lagi dalam kalangan remaja, mereka ini lebih suka untuk mencuba perkara-perkara yang baru. Dan pengaruh rakan sebaya ini adalah ketika anda memilih untuk melakukan sesuatu yang tidak akan anda lakukan atau sukai. Maka apabila seorang rakan itu berjaya untuk pengaruh, sama ada perkara itu disukai ataupun tidak, maka itulah yang dinamakan pengaruh rakan sebaya. Dan akhirnya, seseorang itu apabila telah mendapat tekanan daripada rakan sebaya itu, maka tekanan itu boleh menjadi positif dan boleh menjadi negatif. Okay. Antara isu keruntuhan akhlak yang berkait dengan pengaruh rakan sebaya ialah, di sini kita dapat lihat gambar-gambar yang berkaitan dengan seks bebas ataupun seks rambang. Maka di sana terdapat banyak artikel-artikel ataupun berita yang tular menunjukkan bahawa remaja pada zaman ini sangat sangat bebas dalam melakukan seks. Dan seks ini pasti ada puncanya. Dan punca berlakunya seks bebas adalah pemilihan teman yang tidak baik. Dan menjadi punca peningkatan isu keruntuhan akhlak dalam kalangan remaja. Kecenderungan ini boleh menyebabkan mereka mempengaruhi rakan-rakan mereka yang lain. Mungkin kerana rakan-rakannya mempunyai masalah. Dan oleh kerana pengaruh rakan sebaya yang tidak elok, maka mereka lebih cenderung untuk melakukan perkara tersebut. Malah ada pula teman sebaya yang memaksa rakan mereka yang lain untuk menyertai mereka, sama ada itu sebagai turutan ataupun paksaan. Maka pengaruh rakan sebaya ini bermula dengan paksaan sehingga menjadi kerelaan.
Itu adalah punca dari segi secara umum. Kalau kita lihat punca berlakunya seks bebas di sisi agama itu sendiri, remaja yang terlibat dengan seks bebas ni kurang pendidikan agama ataupun persekitaran yang negatif. Iaitu dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Wala taqrabuz zina, innahu kana fahishatan wa sa'a sabila." La taqrabuz zina. Allah berfirman, jangan dekati zina. Innahu kana fahisha. Sesungguhnya zina itu adalah perkara yang keji. Sa'a sabila. Dan perkara itu bukanlah dalam jalan yang benar. Dan mungkin kerana kurang didikan agama ataupun persekitaran yang negatif yang telah mempengaruhi mereka yang bergelumang, maka remaja itu berlakunya tidak bersifat jujur dengan diri sendiri, iaitu dengan mengikuti hawa nafsu sehingga boleh terjerumus dalam seks bebas. Apabila hati ini tidak kuat dan tidak jujur dengan tanggungjawab yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Allah memberikan kemaluan, tangan, panca indera yang lain untuk dijaga, tetapi tidak jujur dengan diri sendiri, maka akhirnya atas sebab lemahnya dalam menolak perkara tersebut akan menyebabkan remaja tersebut terjerumus dalam seks bebas. Maka sifat jujur pada diri sendiri itu perlu diterapkan akan kita mempunyai pendirian diri sendiri dan tidak goyah. Apabila dalaman sudah kuat, maka dengan apa-apa hasutan sekalipun kita tidak akan terpengaruh. Lebih-lebih lagi pengaruh rakan sebaya yang sangat bahaya. Jadi seks bebas ni pasti ada kesannya bagi seseorang, iaitu seks bebas akan berlakunya kehamilan remaja. Ialah apabila telah berlaku seks bebas, tidak lain tidak bukan akan berlakunya kehamilan. Dan di luar sana juga terdapat akhbar-akhbar yang menunjukkan mereka malu dengan kandungan yang mereka bawa 9 bulan 10 hari, mereka sanggup untuk gugurkan anaknya sendiri walaupun tidak sah, tetapi itu adalah anaknya. Mereka tidak ada hati dan tidak ada belas kasihan. Itu kesan yang pertama. Kesan yang kedua adalah jangkitan penyakit, iaitu HIV dan jangkitan penyakit kelamin yang sering berlaku di kalangan remaja. Antaranya herpes genital, sifilis dan lain-lain. Penyakit-penyakit ini, contoh HIV, tidak ada ubat sampai ke hari ini. Kesan yang ketiga, hilang harga diri, terutamanya gadis-gadis di luar sana. Gadis-gadis ini menurut Islam adalah salah satu daripada perhiasan. Maka apabila perhiasan itu telah rosak, maka rosaklah gadis itu. Apakah ia? Iaitu al-haya, iaitu malu, sifat malu bagi seorang perempuan itu. Hilang harga diri, maka akan hilanglah sifat malu bagi seseorang, khususnya bagi seseorang yang bernama gadis, yang dipanggil gadis. Dan risiko seterusnya adalah risiko yang tinggi akan berlaku dalam pasangan, iaitu didera secara fizikal. Oleh kerana seseorang, contohnya seorang lelaki tidak jujur dengan diri sendiri, menipu pasangannya semata-mata untuk melakukan seks bebas di luar sana. Mungkin atas faktor pasangan yang tidak memuaskannya, tapi itu bukanlah salah satu tiket yang dimenangkan dalam agama. Dan kesan yang terakhir adalah perkembangan emosi dan mental remaja. Mana tidaknya apabila kita lihat, mereka sudah tahu bahawa perkara ini perkara yang diharamkan dalam Islam, akan tetapi mereka melakukan seks bebas, sama ada secara tidak langsung, tidak sengaja ataupun sengaja,
akan menyebabkan emosi mereka terganggu dan mental mereka terganggu, khususnya bagi golongan remaja. Oleh itu, setiap perkara pasti ada jalan penyelesaian. Dan cara mengatasi masalah isu keruntuhan pengaruh rakan sebaya antaranya seks bebas adalah dengan memahami hadis yang akan saya sampaikan, iaitu an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaikum bis-sidqi fa inna as-sidqa yahdi ila al-birr wa inna al-birra yahdi ila al-jannah wa ma yazalu ar-rajulu yasdiqu wa yataharra as-sidqa حتى يكتب عند الله صديقا وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار وما يزال الرجل يكذب ويتحرر الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. Maksudnya, hendaklah kamu berlaku jujur kerana kejujuran membawa kepada kebenaran dan kebenaran membawa ke syurga. Dan seseorang itu terus bercakap benar dan berusaha untuk mengatakan yang benar sehingga dia ditulis di sisi Allah Subhanahu Wa Taala sebagai seorang yang benar, siddiq. Dan berhati-hatilah dengan pendustaan daripada berdusta kerana berdusta membawa kepada kemaksiatan dan maksiat membawa kepada api neraka. Dan seseorang lelaki terus berdusta dan cuba berdusta sehingga dia ditulis oleh Tuhan adalah seorang pendusta. Maka hadis ini sangat jelas menunjukkan bahawa kita perlu bersifat jujur dan perlu ditanam kepada setiap manusia kerana lawan bagi jujur adalah berdusta. Dan kita khususnya perlu jujur dengan diri sendiri supaya tidak tertipu dengan dunia yang penuh dengan ujian itu. Contohnya yang telah kita bentangkan tadi ialah seks bebas. Ujian bagi seorang Muslim ialah melawan hawa nafsunya sendiri. Al-Imam Al-Baihaqi telah meriwayatkan hadis dengan sanad yang dhaif, iaitu raja'na minal jihadil asghar ila jihadil akbar. Qalu wa mal jihadul akbar? Qala jihadul qalb. Maksudnya, kami telah pulang daripada jihad yang lebih kecil kepada jihad yang lebih besar. Mereka bertanya, apakah yang dimaksud dengan jihad yang lebih besar itu? Nabi SAW bersabda, kesungguhan seorang hamba melawan hawa nafsunya. Maka kita perlulah jujur dengan Allah Subhanahu Wa Taala dengan berusaha melawan hawa nafsu dan tidak terjerumus dengan pengaruh rakan sebaya yang negatif. Dan di sana terdapat hadis-hadis yang memberikan sokongan kepada kita supaya bersifat dengan sifat yang benar. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Qulil haqq walau kana murra." Sahahu Ibn Hibban. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, berkatalah benar walaupun itu pahit. Hadis ini dikategorikan hadis yang sahih menurut Ibn Hibban. Hadis ini menunjukkan bahawa kita perlu bersifat jujur. Dan hadis ini menggunakan qul, iaitu berkatalah. Maka kita sebagai seorang sahabat atau seorang rakan perlulah berkata jujur dengan rakan-rakan yang terjerumus bahawa menyatakan kepada mereka bahawa perkara ini adalah perkara yang dilarang oleh agama, walaupun akan menyakiti hati mereka. Tetapi disebabkan kita sudah jujur dengan diri kita, maka perkara itu seperti mana hadis yang pertama tadi, kita akan menjadi seorang yang bersifat as-siddiq, seorang yang jujur. Baiklah, secara kesimpulannya, sifat jujur ni perlu dipupuk dalam diri seseorang. Walaupun seorang itu adalah Islam, seorang kafir, maka perlu diterapkan sifat jujur, khususnya bagi seorang Islam. Dan Nabi Muhammad SAW dipanggil Al-Amin kerana kejujurannya kejujurannya terhadap dirinya sendiri.
Dan kita perlu berusaha bersifat jujur dalam apa jua keadaan. Lebih-lebih lagi jujur dengan diri sendiri. Jujur ini sifatnya umum. Dan kita perlu jujur dalam keadaan apa pun. Jujur dalam kata-kata, jujur dalam percakapan, jujur dalam pergaulan, jujur dengan bersama dengan sahabat-sahabat kita. Dan akhir sekali, jujur dengan diri sendiri. Seterusnya kita perlu bertanggungjawab terhadap apa yang berlaku. Contohnya, apabila kita sudah terjerumus dengan pengaruh rakan sebaya negatif, maka kita perlu jujur, iaitu dengan melaporkan perkara tersebut bahawa kita sudah melakukan kesalahan. Walaupun perkara itu pahit, tetapi hasilnya dilihat oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai seorang yang jujur. Dan kita perlu sebagai seorang Muslim membantras isu-isu yang berkaitan dengan isu keruntuhan akhlak. Contohnya di sini telah dibentangkan pengaruh rakan sebaya yang negatif. Maka kita perlu terbalikkan dengan kita perlu menjadi seorang rakan yang membawa perkara yang positif dengan melakukan dan melaksanakan sifat-sifat jujur. Semoga kita menjadi seorang yang jujur. Di dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Maryam, "Wadhkuril kitab Ibrahim innahu siddiqan nabiyyah." Wadhkuri di sini menggunakan fi'il amr. Dan ingatlah fil kitab Ibrahim, dalam kisah-kisah Nabi Ibrahim, innahu, sesungguhnya Nabi Ibrahim, siddiqan nabiyyah, seorang nabi yang jujur. Dan dalam Al-Quran pun sudah banyak yang menjelaskan tentang kepentingan bersifat jujur. Maka dengan berakhirnya slide ini, maka berakhirlah pembentangan saya bagi menyelesaikan tugasan terakhir bagi pengajian akhlak Islamiah. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.